Hai, Assalamualaikum. Terima kasih datang balik ke Family Kakak Susu YouTube channel. Alright, thank you so much. Ibu-ibu berada di sini lagi sekali lagi. Alhamdulillah. Okay, so kali ni Kak Di nak share untuk ibu-ibu di luar sana supaya dapat menyusu dengan tenang ya. Tidaklah nanti mengatakan yang baby asyik menangis je, nak bagi susu pun dah susah dah Kak Di. Sebab bila nak bagi je dia nangis, bagi je nak lalak. Bila dah lalak tu dah terus nak direct feeding dah. Allah. Sebenarnya ibu-ibu termiss satu benda. Kenapa anak melangis dan tidak mahu menyusu? Okay, sebenarnya ibu-ibu kena tahu satu tips and tricks. Okay, dalam penyusuan susu ibu, kita perlu tahu macam mana nak detect baby tu dia dah bagi tanda untuk menyusu ke belum. Okey, sebenarnya ramai yang rasa macam bila baby menangis baru kena susukan. Okey, selagi dia tak nangis, biar je lah dia, tak payah susukan dia. Itu is the big no. Dah salah dekat situ. So hari ni you all tengok YouTube Kak Di, you all sangat-sangat bertuah. Sebabnya kita akan ada macam mana tak nak bagi baby menangis-nangis baru nak menyusu pun tak mau juga. Ya, okay, so kita akan bagi tips macam mana dan apa yang ibu perlu buat. Ya, apa yang ibu perlu buat. Alright, ready? Semua ready dah? First, ibu-ibu kena tahu ya, feeding cue baby. Yes, dalam nak menyusu ni bukan hanya setakat selak gitu saja lepas tu bagi dekat baby. Tidak, dia ada cue. Baby ada menunjukkan tanda-tanda untuk dia menyusu. Yang itu adalah kita panggil as a feeding cue. Biasa tengok ni. Okay, yang ini you all boleh cari dekat dalam YouTube pun ada. Tiada masalah. YouTube ada, dekat Google pun ada. So, I bagi dekat sikit lah dengan you all ya. Okay, alright. So, ini adalah dia ada 3 stages ya. Dia ada 3 stage. Satu, yang pertama adalah stage yang pertama ini, cue yang pertama. Alright, ini adalah cue yang pertama. Macam kita nak naik stage lah. Kita ada stage manager kan. So, dia akan bagi kita cue. Bila kita nak masuk, tak adalah kita main terjah aja. So, same goes to breastfeeding. Baby akan bagi kita cue untuk dia nak menyusu. Tapi some of the mummies or the parents tak perasan cue yang baby dah bagi. So, dah tunggu sampai yang cue yang terakhir, dah melalak bagi nak rak, baru nak bagi susu. Dan you akan struggle. So, dia ada 3 stage ya. Satu ni adalah stage yang pertama, cue yang pertama. Ini adalah cue yang kedua dan ini adalah cue yang ketiga. So kita akan belajar satu persatu. Cue yang nombor 1 apa, cue yang nombor 2 apa, cue yang nombor 3 apa dia buat, baru kita boleh faham. Oh, sebenarnya nak susu. Kalau dia buat macam ni baru dia nak susu. Oh, okey. So kita belajar ya. Jom. Alright. Kita akan pergi kepada satu persatu stage ya. Kita akan pergi stage yang pertama. Yang ini you all kena tengok betul-betul. Biasanya kalau dia dah bagi first cue, kalau ibu-ibu peka dengan pergerakan anak, cue menyusu anak, dan you all akan lebih mudah. Ya, baby takkan melalak dan you all tak perlu nak tenangkan dia dulu. Dengan korang stres, baby pun stres. Ya, sebab baby ni dia tak ada benda lain. Dia nak bercakap, dia tak tahu. Jadi tangisan itu adalah percakapan dan penyampaian mereka pada kita as a parents. Okay, so we need to take note. Ini adalah perbuatan-perbuatan baby. Oh, perbuatan gitu kan. Okay, untuk menunjukkan yang dia dah lapar. Okay, so kita pergi one by one ya. This is the first cue. Okay, boleh tengok dekat sini. Kepala dia tu dah start pusing-pusing. Ya, dia dah start pusing-pusing kepala dia. Okay, lepas tu dia dah start nak masukkan jari dalam tangan pula. Mulut dia dah buka besar pula. Lepas tu kepala dah ke kiri dan ke kanan. Nampak ni? Ya, dia dah begini, dia dah begini, tapi masih tak faham lagi. Okey, biasanya stage yang pertama ini berlaku bila tahu? Masa baby baru bangun tidur. Okey, masa baby dah start baru bangun tidur tu kan, dia dah start dah. Perangai yang pertama ni dia dah tunjukkan dah. Semuanya ibu-ibu tak perasan. Certain of ibu-ibu, dia akan bermain dulu dengan anak dia. Main dulu. Ya, baru bangun sayang, Baba Cak, Assalamualaikum. Ya, gitu kan. Tapi anak semua kan, Cak sayang, baru bangun kau, ala sedapnya bau ketiak macam dia kan. Okay, sebenarnya anak dah tunjuk cue dah, tapi kita masih lagi nak bermain dengan anak. So, biasanya kalau anak dah pusing sana, pusing sini, ambil baby dan terus susukan baby. Alright. Tapi ibu-ibu tak perasan. Nanti dia akan pergi ke
second cue. Okay, apa tu second cue? Okay, jom kita tengok. Dia dah start stretching badan dia. Dia dah start macam, kalau orang tua-tua kata, oh dia nak besar ni, tu yang dia menggeliat. Orang tua-tua kata sebenarnya dia dah bagi cue. Oi, aku nak susu. Oi, mak. Oi, apa tak bagi aku susu lagi ni? Dah stres ni. Dia besarkan badan dia. Dia ngeliat lah badan dia bersungguh-sungguh. Tapi mak tetap tak perasan. Okay, so ini adalah yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua ini dia dah start dah meronta-ronta seolah-olah macam dah ke kiri kanan, tangan dah ke hulu ke hilir, dah banyak sangat movement lah. Kiranya dia dah tunjukkan movement yang lebih banyak berbanding dengan stage 1 tadi. Dia sikit-sikit je, dia tak buka langkah 1000 lagi. Okay, yang stage 2 ni dia dah start dah huru-hara terlebih sikit daripada yang pertama. Dan dia dah start masukkan tangan dalam mulut. This one ya. Dia dah start masukkan tangan ke dalam mulut. Jadi ibu-ibu kena tengok yang ni ya. Okay, ini adalah stage 2. Stage 2 ni akan menyebabkan baby akan start menangis. Ya, dia akan start menangis pada stage yang ketiga. Okay, let's see yang ketiga pula apa pula. Sebaik-baiknya stage yang kedua ni kita dah kena faham, dah kena bagi nenen terus. So kita pergi yang feeding cue yang ketiga. Ini orang kata yang terakhir lah. Dah paling-paling akhir dah. Ini orang kata dah memang minta talian hayat dah sebenarnya ya. Ini kira baby dah cuba untuk tunjukkan tanda-tanda dia nak menyusu, tapi ibu-ibu tidak perasan. Sampai ke sudah tidak perasan sampai dia bagi feeding cue yang dia dah give up dah. Okay, aku dah buat gini, aku buat gitu, mak aku tak faham juga aku nak menyusu. Okay, so apa yang dia akan buat di feeding cue? Yelah, feeding cue yang terakhir adalah kita panggil dia late cue ya. Okay, ini adalah late cue. Dia dah start melalak you all. Dah menangis dah. Dia dah tak boleh nak kontrol movement dia. Tangan ke kepala, tangan ke tepi, tangan ke sana, tangan ke sini. Lepas tu colour dia pun dah bertukar. Cuba tengok balik baby you all. Colour dia pun akan bertukar. Bila dia nangis tu kan, dia jadi macam dah merah dah muka dia. Ada setengah tu dah macam nak biru dah. Itu disebabkan dah late cue. Dia dah minta susu awal tapi ibu-ibu tak bagi. Tapi setengah ibu-ibu dia akan rasa macam anak dia dah kena sawan tangis. Ya, sebenarnya itu late cue. Bukan sawan tangis ke apa. Itu berbeza ya. Jadi tengok cue menyusu tu kena tahu. Sangat-sangat penting supaya kita tak stres dalam penyusuan susu ibu. Sebab kita lambat bagi ya. Bila dia dah jadi meraung-raung macam ni ya, apa kita perlu buat dulu ibu? So, bila dia dah meraung, dah menjerit sakan, jangan terus suakan baby di payudara. Okay, bawa dia ke tepi dulu, dodoi-dodoikan dia, berdiri sambil dodoi-kan dia. Kita perlu tenangkan baby dulu ya. Macam orang marah lah. Orang tengah marah tak adanya kita pergi lagi sergah dia lagi kan. Nalan, kau nak duit? Ambil lah duit ni, ambil. Nanti orang tu lagi jadi marah lagi dia akan marah. Okay, sama juga dengan baby. Dia tengah marah, tiba you kata, nak susu. Bagilah susu. Nyusu. At the that time kan, you all dah paksa dia, dah dera emosi dia sebenarnya tau. Rasa dia terdera emosi dia. Kata, oh tadi masa aku minta kau tak bagi. Bila aku dah nangis macam ni baru kau nak bagi. Kau paksa aku pula ya. So baby akan jadi lagi incredible hug gitu ya. Dan kita pun akan tak semena-mena kita pun akan stres sama. Dah macam mana nak buat ni? Kenapa dia tak nak diam? Ibu-ibu, so ambil baby. Bila dah jadi macam tu, ambil baby, tenangkan baby dulu, bagi dia diam dahulu, bawa dia pusing keliling, dodoi, istighfar banyak-banyak ya. Zikirkan dia banyak-banyak. Bila dia dah bertenang, baru kita susukan dia dengan tenang juga. Kalau tidak, kita pun ke laut juga ibu. Dia ke laut, kita pun ke laut. Dia melalak, kita pun sekali melalak. Itu biasa ya. Tapi sebab kita nak elakkan lalak incredible hug tadi, so kita kena belajar feeding cue. So senang tak? Ada 3 stage tadi kan? Stage yang pertama, stage yang kedua, stage yang ketiga. Jangan tunggu sampai third cue. Ingat, jangan tunggu sampai last cue ya. Bila dah last cue tu, itu adalah yang terakhir. Jadi kita dah belajar, Kak Di dah bagi tahu you all, Kak Di dah sampaikan ilmu ni, feeding cue baby. Go for the early cue. Ingat, yang first cue ni kalau boleh, yang kedua ni pun kalau boleh dielakkan, kita elakkan lah. Okay, tapi kalau tak boleh, tak apalah. Kadang-kadang kita pun tak perasan kan. Tapi sekiranya kalau kita dah nampak dia di barisan atas ini, ting 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 ting,
silalah ambil baby dan susukan dulu. Lepas menyusukan baby, sekiranya dia tidak tidur, ya, sebab ada setengah baby dia ada dua jenis. Satu yang siang banyak tidur, malam menyusu. Ada setengah tu malam yang banyak menyusu, siang tidur. Jadi kalau kata you dah ambil dah first baby daripada dia baru bangun tidur tu, dia dah menyusu, dah susukan dia, setengah baby dia akan terus tidur. Setengah baby tak, dia nak ajak main dulu. Dan mainlah dengan dia selepas menyusukan baby. Tak ada masalah, okey? Jangan main dulu baru susukan baby. Nanti baby dah menangis, okey? Tapi tengok mood baby juga. Sometimes mood dia okey, okey saja. Alright, tapi kena pastikanlah ni untuk ibu-ibu yang baru bersalin. Make sure feeding queue ni korang dah tahu, ya. Boleh dapatkan dekat Google pun ada infografik ini. Kalau tidak, boleh cari dekat grup Happy Breastfeeding Malaysia ataupun HBM Breastfeeding Center punya page. Alright, ibu-ibu, dapat tak? Dapat tak? Okay, so Kak Di harap apa yang Kak Di sampaikan ni korang boleh apply dan boleh sampaikan juga dekat ibu-ibu yang lain. Alright, jangan lupa share video ni, share YouTube channel ni, subscribe YouTube channel ni, supaya ramai ibu di luar sana dapat manfaat dan dapat ilmu. Tak adalah dah nak menyusu anak, dah melalak-lalak baru nak menyusu, nanti kita pun stres, baby pun stres. Jadi sebenarnya penyusuan susu ibu ni, kalau kita belajar betul-betul, kita dapatkan ilmu yang betul, insya-Allah boleh dijadikan mudah dan tenang ibu menyusu, ya. Tidak perlulah kusut-kusut kepala otak ni fikir kenapa baby aku nangis, ya. Sebenarnya feeding queue kita dah lambat. Tapi kalau sekiranya ada tangisan-tangisan yang lain daripada baby, yang bukan daripada feeding queue yang Kak Di cakap tadi, itu kita kena troubleshoot masalah dia yang lain. Mungkin dia kembung, dia tak selesa, dia panas, ya. Ada macam-macam sebab lagi tangisan baby tu berlaku. Tapi untuk feeding queue, you all boleh tengok carta ni, first queue, second queue dan third queue. InsyaAllah kalau you all apply, senang kerja ibu-ibu, okey? Bapak-bapak pun kena tahu juga, ya, supaya bila dah nampak anak masa mak tengah buat dekat kerja kat dapur, dah nampak tulis first queue, panggil isteri, sayang-sayang, time to susukan baby, Betul tak, ya? Kena tolong ibu juga, ya, anak kita bersama. So sekian saja ibu-ibu. Hopefully ibu-ibu dapat manfaat daripada apa yang Kak Di cuba sampaikan tadi. Salah kurang, you all boleh tolong komen dekat sini supaya Kak Di boleh buat penambahbaikan, ataupun mungkin ada info-info yang Kak Di terlupa, tertinggal, kita boleh tambah juga, ya. Okay, so don't forget, please subscribe my YouTube channel, share and like Kak Di punya YouTube channel, supaya kita dapat menggerakkan lagi secara laju dan agresif sikit info-info penyusuan ni. Sebab kat Malaysia ni tak famous sangat lah pasal breastfeeding ni. Jadi kami di sini untuk memboostkan lagi pasal breastfeeding, sebab kita nak semua anak-anak di Malaysia ni, di luar negara tu of course lah diorang dah famous, kita yang tak famous kan. Kita nak anak-anak di Malaysia ni, anak-anak kita hidup dan membesar dengan sihat, dapat antibody yang terbaik, yang maksimum dengan susu ibu. Okey, sekiranya anda tidak berjaya, anda ibu yang tidak berjaya menyusukan dengan susu ibu, it's okay, jangan give up dulu. Kita masih ada anak yang kedua, anak yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Anak dah keenam pun baru nak belajar pun ada ibu-ibu. So don't worry, letakkan ego di tepi, letakkan was-was dan ketakutan ibu untuk belajar ke tepi. Belum terlewat walaupun anak ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya. Okay, keep on learning and never give up. Okay, boleh tak tu? So ibu-ibu, sampai di sini saja Kak Di ucapkan kita berjumpa lagi lah. Kak Di ucapkan kita berjumpa lagi lah. Apa ni kan? Okay, so Kak Di ucapkan terima kasih kerana berada dalam YouTube channel Kak Di dan sudi subscribe dan tengok Kak Di berletih pasal ilmu penyusuan susu ibu. InsyaAllah ada masa, ada rezeki, ada kelapangan, ada kesihatan yang baik, Kak Di akan keep on sharing and I will do a lot of more video. Okay, so insyaAllah. Okay, jangan lupa join our support group Happy Breastfeeding Malaysia. Invite kawan-kawan yang lain. Make sure perempuan saja, ya, lelaki no. Alright, so dan boleh like our page HBM Breastfeeding Center. Ibu-ibu nak dapatkan consultation, boleh buat appointment, consultation breastfeeding, ya. Boleh buat appointment dengan kita. And also ibu-ibu boleh juga kalau kata ada masalah di payudara, sekiranya macam bengkak, nak buat urutan laktasi, ataupun ada nipple blister ke kan, then you can always come to our
center. Tapi buat appointment dulu. Boleh like page HBM Breastfeeding Center. Okay, ibu-ibu, jangan lupa subscribe. Okay, jumpa lagi nanti. Sayang korang. Bye.